Dalam bidang perubatan itu, perubatan tradisional Islam ni banyak menggunakan unsur-unsur sihir. Seperti apa? Ustaz yang mampu mengeluarkan batu karang dengan cara dipegang saja. Anggota tertentu dibuka, dalam tangan itu sudah ada batu karang. Ini adalah bentuk sihir. Bedah batin juga adalah sihir. Setengahnya air yang dijampi itu juga mengandungi jampi yang salah, sihir. Bukan menyembuhkan tapi menambahkan sakit. Pesakit yang dirawat menghadapi berbagai masalah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kepercayaan setengah masyarakat kita pun ada yang menganggap sesuatu benda itu ada khasiatnya, ada hikmahnya. Batu cincin, minyak wangi, tempurung tak ada mata, ya, keris, pedang, tombak, badik, dan macam-macam benda yang dianggap ada hikmah yang luar biasa. Sedangkan benda-benda yang dianggap luar biasa disimpan oleh mana-mana individu, hakikatnya merupakan benda-benda yang memang dijaga oleh jin dan syaitan, tapi mereka tak tahu. Jadi masalah, macam-macam masalah. Sebut sajalah, ya, batu cincin, macam-macam rupa batu. Saya temui ramai orang yang pakai batu cincin dengan permata yang khusus, ya. Tapi yang peminat pakai cincin jangan bimbang. Cincin-cincin yang saya maksudkan cincin-cincin yang memang dibuat oleh orang tertentu yang menggunakan khidmat jin dan syaitan. Cincin yang dijampi, macam-macam masalah daripada cincin. Saya contohkan seorang individu, tiba-tiba perniagaan dia merondom selama 7 tahun. Sampai apa saja harta dia dah semua jual. Yang tak dijual hanya rumah, kereta tidak ada. Sehingga dia kata motosikal, basikal pun tak ada. Tapi bila dia bertemu dengan saya, rupa-rupanya dia ada pakai satu cincin yang dibeli dengan harga yang mahal. Kononnya boleh murahkan rezeki dia, boleh menyemarakkan niaga dia. Cincin ini apabila saya bakar, dia terperanjat. Dia kata baru dia nampak dunia ni terang, baru dia rasa lapang. Itulah cincin. Begitu juga keris, senjata yang dianggap apa tu, warisan bangsa. Bukan kita tak boleh, bukan tidak boleh kita menyimpan keris, tapi keris-keris yang memang dibuat oleh orang-orang tertentu, dipanggilnya syaitan untuk menjaga, sehingga keris itu menjadi satu senjata yang dianggap misteri, boleh terbang, boleh berdiri, ya. Ini semua adalah amalan-amalan yang mengandungi tipu daya jin dan syaitan yang mesti kita elakkan. Kadang-kadang kegemaran kita, hobi kita mengumpul berbagai barang, ini pun salah satu juga punca kita menjadi mangsa syaitan dan jin yang ramai orang tak tahu. Misalnya buluh tumpat. Apalah buluh tumpat? Kalau seorang itu dapat buluh tumpat, bukan main lagi, rasa beruntungnya. Tapi hakikat sebenar orang ini tak tahu. Saya pernah mengubat seorang ustaz. Dia sakit berbulan-bulan tak boleh bangun. Bila saya datang ke rumah ustaz ni, ada sebuah bilik dipenuhi dengan barang-barang yang dianggap mempunyai hikmah. Macam-macam barang, daripada tongkat, keris, pedang, macam-macam. Saya ambil beberapa benda yang saya anggap penting, kita bakar. Ustaz ni terus boleh duduk bangun, tapi dia merasa sayang barang-barang itu. Dia tidak mahu meneruskan perubatan itu. Dia kata cukuplah. Sedangkan barang-barang yang masih ada itu masih mengandungi perkara-perkara syaitan, unsur-unsur syaitania. Kalau kaum ibu juga mempunyai berbagai ilmu yang menggunakan khidmat jin dan syaitan. Barang-barang kosmetik tidak sunyi daripada jampi dan serapah, pusat-pusat spa, ada mandian, ada urutan, juga tidak sunyi daripada ilmu-ilmu yang salah yang mengandungi khidmat jin dan syaitan. Kaum ibu yang suka cantik juga terlibat dengan ilmu kecantikan yang dikenali dengan ilmu seri muka. Kadang-kadang seseorang itu dipasangkan seri muka ketika bersanding mak andam yang memasangkan, tapi seri muka ini dibiarkan kekal. Ini juga punca-punca jin dan syaitan menguasai seseorang. Jadi kesimpulannya, jin dan syaitan ini memang sangat pandai, tuan-tuan. Dalam suratul Hijr
Iblis sudah bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Ini sumpah iblis ketika dalam surga lagi, belum keluar dari surga. Apa kata iblis? Ya Allah, oleh kerana engkau telah menjatuhkan hukuman kepada aku sebagai hamba-Mu yang derhaka, nescaya aku akan kelirukan nalahum fil ardi, nescaya aku akan kelirukan seluruh anak-anak Adam ketika di bumi nanti. Wala ughawiyannahum ajma'in, nescaya aku akan sesatkan mereka semua. Satu saja ya Allah yang tak boleh aku tipu, tak boleh aku sesatkan, tak boleh aku kelirukan. Illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hamba-hamba-Mu dari kalangan anak Adam yang berhati ikhlas. Satu saja. Ada dua cara tuan-tuan syaitan-syaitan yang kelirukan kita, apa ni, menipu kita. Yang pertama wala uzayyinanna lahu, maknanya dihias. Yang baik kita nampak buruk, yang buruk kita fikir baik. Inilah cara iblis. Jadi jin dan syaitan ini musuh kita, musuh nombor satu. Kalau kita baca ayat dalam surah Kahfi tadi seterusnya sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaka an amri rabbi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidh-dhalimina badala. Siapa yang berkawan tolong menolong dengan jin dan syaitan ni, dia dapat nasib yang sangat buruk. Kita mestilah waspada pada musuh kita, iaitu jin dan syaitan. Cara mengelakkannya hendaklah kita sentiasa berzikir berterusan sehingga kita disampaikan oleh Allah kepada hakikat bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. Atau tuan-tuan baca mana-mana ayat, terutamanya 4 ayat yang akhir suratul Hasr. 4 ayat yang akhir suratul Hasr ini ada 24 ayat saja. Ayat 21, 22, 23, 24 mulai dari lau anzalna hadzal qur'ana. InsyaAllah tuan-tuan baca terus, jin dan syaitan yang ada dalam tubuh kita dia tidak selesa, kepanasan dia akan keluar.